Allah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita hari ini yang tidak terhitung banyaknya. Terutamanya nikmat yang paling besar, nikmat kita menjadi orang Islam, orang yang beriman. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Dalam surah An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Jadi bila kita hari ini Allah pilih kita duduk di dalam iman, Islam dan duduk di dalam ketaatan, syukur pada Allah Ta'ala. Ini satu anugerah pada Allah SWT. Ibadah Allah takkan bagi kepada sebarang orang. Kalau dunia, Allah bagi kat siapa-siapa sahaja yang Allah nak bagi. Yang tak taat pun dapat dunia. Jadi pada pagi yang penuh barakah ni kita akan berungkai menyingkapi kehidupan dunia bersandarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bantu sebarkan dulu, insya-Allah, sebelum kita teruskan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni, insya-Allah. Mari kita sama-sama mulakan dengan sama-sama kita membaca Asmaul Husna. Insya-Allah kita lazimi berpagi-pagian dengan nama-nama, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض رافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو والرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهدي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتنا بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك نسألك بكل اسم
هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبنا ونور بصرنا وجلاء حزننا وزباه همنا وغمنا يا رب العالمين. Alhamdulillah, sedang jemaah yang Allah Ta'ala, bacaan Asmaul Husna dan doa. Ujung tadi itu doa Asmaul Husna, warid ataupun susu jalur ini daripada almarhum Tuan Guru Muhammad Syekh Muhammad Sahar, Tuan Guru Muhammad Sahar. Alhamdulillah. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, meneruskan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Baik, kenapa kita kena tahu dan kita kena jelas pandangan ataupun menyingkapi kehidupan dunia? Kenapa kita kena singkapi kehidupan dunia? Sebab dunia ini bukan kehidupan kita. Kita tidak hidup sebenarnya untuk dunia. Jadi kita kena singkapi kehidupan dunia supaya kita boleh menyingkapi kehidupan yang sebenarnya. Kan dunia ini adalah tempat untuk kita melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Namun sejauh mana kita faham ataupun kita menyelami tentang perbahasan ataupun tentang kefahaman tentang apakah itu dunia dan seisinya. Bagaimana kita nak mendapatkan kehidupan, ya? Bagaimana kita nak dapatkan kehidupan yang mendapatkan cinta kepada akhirat? Pada yang sama kita mencintai dunia, sekat itu dilarang dalam agama. Maka sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, jangan ambil mudah dengan perbahasan dunia ini. Kerana dunia inilah yang akan menyebabkan kita akan tersungkur, yang menyebabkan kita akan terjerumus ke kancah fitnah, yang menyebabkan amalan-amalan yang kita lakukan ini menyebabkan menjadi debu yang berterbangan. Jangan sampai kita beramal kerana nak mendapatkan habuan dunia semata-mata. Jangan sampai kita hari ini sampai jatuh cinta dengan dunia. Jadi perkara tentang dunia ini perlu kita perhalusinya. Sebagai contoh, kita melihat tentang hutan. Nak masuk hutan, kita mesti tahu selok-belok di dalam hutan. Dan dunia ini juga saya namakan sebagai hutan belantara dunia. Kita kena tahu selok-belok dan perbahasan tentang dunia ini sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kenapa kadang-kadang amalan-amalan yang kita lakukan, itu seakan-akan kita tidak mendapat nikmat dia. Seakan-akan kita buat satu amalan itu seakan-akan menjadi beban pula bagi kita. Walhal setiap amalan yang Allah telah pertanggungjawabkan ke atas kita, yang telah Allah taklifkan ke atas kita, itu janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hamba-hambanya. Hukum segala tuntutan agama Allah SWT, syariatullah ke atas manusia itu litashqa, untuk memudahkan, malah menyantuni kehidupan manusia. Agama tidak pernah menyusahkan kita. Islam tidak pernah membebankan kita. Islam tidak menyebabkan kita duduk dalam keadaan yang sempit dan terhimpit. Tidak. Malah kedatangan Islam membawa kita keluar daripada satu kegelapan, ila zulumati ila nur, kepada cahaya yang luas. Kita keluar daripada kesempitan kepada kelapangan. Kita keluar daripada kesesatan kepada cahaya kebenaran. Jadi mana mungkin dengan Islam kita rasa terbeban? Tidak. Malah nak masuk Islam pun tak ada paksaan. La ikraha fid din. Tak ada paksaan di dalam agama. Dan amalan di dalam agama pun tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Sebab tu nak masuk agama pun dengan kerelaan. La ikraha fid din. Tak ada paksaan.
Jadi mesti kata lain membuat maksud, Islam sepatutnya menyebabkan hidup kita yang sempit menjadi lapang. Islam sepatutnya menjadikan hidup kita yang berat menjadi ringan. Kehadiran agama dalam hidup kita sepatutnya membawa jalan yang lebih luas. Tapi kenapa hidup kita jadi orang Islam, kita beramal dengan suruhan Allah, tapi masih tidak merasakan hidup ini luas, tak? Kenapa saya masih merasakan sebagai hidup rumah tangga ni sebagai satu ibarat neraka, Ustaz? Kenapa hari ini saya bekerja siang malam pagi petang, rasa macam nak bayar hutang tu, Allah, rasa macam hidup ni tak nampak apa yang nak buat. Kenapa Ustaz hidup ni kejam? Kenapa Ustaz? Dia mula soalan-soalan itu timbul. Walhal dia buat apa yang dah Allah suruh dah. Dia buat dah solat tadi. Dia buat dah semua arahan ataupun suruhan Allah. Rupa-rupanya perbuatan yang dilakukan pada agama, suruhan agama itu diletakkan pada dunia, yang mana dunia itu dia tidak faham apakah yang dimaksudkan dengan dunia itu. Adakah kita berusaha untuk menyingkapi dunia itu dengan pandangan Al-Quran? Adakah kita berusaha melihat dunia dari sudut pandangan penciptanya? Apa kata pencipta? Kita tahu tak kehidupan dunia ini bagaimana? Yang sampai hari ini kadang-kadang kita mencari dunia, sampai kita melihat dunia lah ibarat tempat yang kita mesti bersungguh-sungguh agar kita tidak susah di dunia. Masya Allah. Macam mana kita nak lihat perkara ini? Maka tidak bukan sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Al-Quran itulah rujukan utama kita. Kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah. Kalamullah untuk melihat. Melihat kembali apa sebenarnya yang patut kita ketahui. Terutama dalam perbahasan dunia. Salah kita menilai daripada sudut pandang kita terhadap dunia ni. Sebab dunia ni ibarat kata hutan tadi. Kita nak beramal di dalamnya. Kita nak ambil habuan di dalamnya. Memang di dalam dunia ada habuan yang perlu kita ambil. Apa dia? وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ Surah Al-Qasas ayat 77. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Jangan kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Di dunia ini, yang kita nak dapatkan adalah pahala untuk negeri akhirat. Ini Allah suruh, kejarlah kamu. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Kejarlah kamu akan segala habuan untuk negeri akhirat. Jangan lupakan bahagianmu di dunia. Jadi sidang jemaah yang mulakan Ta'ala, di dunia ini untuk dapat pahala. Tapi bila pahala yang kita nak cari itu dirosakkan oleh dunia, ibaratnya kita dah dapat pelanduk, kita dah buru dah apa yang kita nak pada hutan. Di dalam hutan itu kita nak dapatkan buruan kita nak dapatkan hasil-hasil dalam hutan. Tapi hasil yang kita dapatkan itu akhirnya diancam kembali. Kita terperangkap balik dalam hutan. Kita diserang oleh haiwan buas. Kita diserang oleh penunggu-penunggu hutan. Kita diserang oleh musuh-musuh yang mungkin sedang hendap kita. Ibarat begitulah. Sebab tu kadang-kadang amalan yang kita lakukan menjadi berat ataupun hilang. Sebab mungkin pahala hilang. Beramal ada, pahala tak ada. Sedangkan yang kita nakkan pahala. Nabi kata apa? Mafhum hadis. Ramai yang berpuasa tapi dapat lapar dan dahaga saja. Sebab dia berpuasa pada syariat tapi pada hakikat dia tak ada pahala. Dia hidup bersyariat sebagai orang Islam tapi berhakikat pahala sebagai orang Islam tu tak ada. Memang dia orang Islam, dia buat apa yang Islam suruh. Buat solat, dia solat, tutup aurat, dia buat. Dia buat semua. Tapi pahala tak ada. Dia buat, puasa dia buat. Puasa dia puasa, tapi pahala tak ada. Bila pahala tak ada, maka bebanlah dia. Sakitlah dia. Rosaklah dia. Sebabnya membuatkan sesuatu perkara itu mendapat nikmat, itu adalah kerana dapat ganjaran, dapat pahala. Okay, jadi kenapa pahala kita boleh hilang sidang jemaah yang mulakan Allah? Sebab dunia lah. Kita dah tertipu dengan dunia. Kita terperangkap dengan dunia.
Kita dah terperangkap dengan musuh-musuh Allah di dunia. Di dunia ini umpama hutan belantara yang di dalamnya penuh dengan musuh-musuh. Penuh dengan ancaman-ancaman. Penuh dengan segala liku-liku, perangkap, jerangkap samar. Kita kena mahir dengan selok-belok hutan belantara dunia ni. Kita kena mahir dengan selok-belok dunia yang penuh dengan kepura-puraan ni. Maka sudut pandang dunia mesti kena tepat sidangnya Maha Yang Mulia Allah Ta'ala. Maka kalau kita menilai daripada sudut pandang kita tak dunia ni pelbagai tafsiran. Kalau sebut dunia, kalau tanpa dengan rujukan Al-Quran, maka orang akan cakap macam-macam. Macam-macam cara. Akhirnya orang cakap dunia ni kejam. Dunia ini keras. Tapi nakkan dunia juga. Dunia ni mengecewakan. Cari dunia juga. Ataupun puja dunia. Bagus dunia ni. Kalau tak ada dunia ni macam mana nak ada akhirat. Ada pula orang cakap macam tu. Ada satu sudut puji dunia. Ada satu sudut kata dunia ini kejam. Dunia ini keras. Ada satu sudut kata dunia sudahlah pembohong. Aku tak percayalah kat dunia ni. Masing-masing bercakap berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan nas Al-Quran atau berdasarkan dengar orang kata? Tengok apa berlaku. Kecewa dia rasa. Dia dengar, aku dengar dunia ni gini. Aku tengok orang macam ni. Oh, aku rasa taklah tahu hati lah aku dengan dunia ni. Maka segala perbahasan itu akan tidak mampu meleraikan, merungkai perbahasan dunia. Selagi mana kita tidak berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Selagi mana kita tidak berteraskan kebenaran. Menyebabkan berlakunya kepincangan di dalam dunia itu. Berlakunya ekosistem yang tidak stabil. Menyebabkan berlakunya kekecewaan yang tidak berpenghujung. Malah akan menyebabkan berlakunya kehancuran dan pertumpahan darah. Kalau kita gagal memahaminya. Tengok baru-baru ni keluar satu berita. Kan baru saja kahwin PKP 2 tahun. Dah dapat anak kecil tak silap 4 bulan. Kan yang suami dia kelar anak dia. Dia bunuh isteri, kelar isteri dia, kelar anak dia, bunuh kepada keluar daripada rumah tanpa berpakaian. Allahu Akbar. Orang Islam kita sebenarnya Maha Yang Mulia Ta'ala. Orang Islam kita. Orang Islam lah. Tapi adakah Allahu Akbar. Susah kita nak cakap. Tapi itulah realiti yang sedang berlaku di akhir zaman ini. Banyak dah kes-kes yang berlaku begitu sebenarnya Maha Yang Mulia Allah. Bagaimana mereka tidak mampu berhadapan dengan kehidupan yang penuh dengan apa? Dunia ni apa? Kehidupan dunia ni apa? Itu yang kita kena perhalusi sebenarnya Maha Yang Mulia Ta'ala. Kita kena perhalusi dia. Mana yang ikut pengajian tolong. Dengar baik-baik. Fahami baik-baik. Agar kita tidak tertipu dengan fitnah dunia ini. Fitnah kehidupan dunia ini. Dibunuhnya isterinya. Dibunuhnya anak. Allah Akbar. Mesti sesuatu. Ialah mungkin difahamkan dia hilang pekerjaan waktu PKP, temporary dan pandemik. Allahu Akbar. Hilang pertimbangan dia. Dunia ni boleh buat kita hilang pertimbangan sebenarnya Maha Yang Mulia Ta'ala. Dunia ni boleh buat kita macam-macam perkara buruk boleh berlaku di dunia ini. Maka pertamanya kita lihat kerana tafsiran terhadap dunia itu tidak berteraskan kebenaran. Dunia rumah tangga dia tak faham. Kita tak faham apa itu dunia rumah tangga. Kita tak faham apa itu dunia perniagaan. Kita tak faham apa itu dunia remaja, dunia apa lagi. Semua kita letak dunia kan. Jadi macam mana nak faham dunia rumah tangga sedangkan dunia pun tak tahu apa dia. Macam mana nak fahamkan dunia dunia pekerjaan, tentang dunia pun tak tahu. Sekarang ni kita rungkaikan satu. Dunia itu apa? Maka kita rungkaikan dunia itu apa, maka terungkailah dunia rumah tangga, dunia perniagaan. Orang yang hari kata meniaga, ustaz bukan player dalam perniagaan. Terus ustaz tu cakap pasal perniagaan. Saya tanya balik, perniagaan tu apa? Hal adullukum tijarah. Bukankah perniagaan itu Allah yang gunakan perkataan hal adullukum tijarah dalam Quran? Kalau kita hanya menyebut perniagaan tapi tak bersandarkan Al-Quran, tak faham tentang konsep perniagaan yang ada dalam Quran, maka kita takkan berniaga. Kita bukan peniaga. Kita mengumpul harta, mencari harta. Peniaga lain, the businessman lain. Dia mesti merujuk kepada Al-Quran, mesti mengikut apa yang Allah nak.
Allah yang gunakan perkataan tijarah, dunia perniagaan. Apa dunia perniagaan apa? Oh, kita ni orang dunia, orang niaga ni dia kena cengeng, kena keras katanya. Orang niaga ni dia kena dia ada satu attitude dia sendiri claim diri dia sebagai ahli perniagaan. Orang niaga ni tak sama dengan orang lain. Saya nak tanya, sebelum dia terjun dalam dunia perniagaan, dunia tu apa? Explain. Bolehlah pertimbang kerana jauh tak jaga hubungan dengan Allah ke Ustaz? Adakah itu salah satu sebab? Dia bukan salah satu sebab, Tuan Zimat. Itulah sebab utama. Antara kita ni rosak, terputus hubungan dengan Allah, kita tak tengok, tak faham, tak tahu tentang apa yang Allah kata, tentang apa ciptaannya. Maka terputuslah hubungan kita dengan Allah. Mana kita tak tahulah. Kalau kita bina hubungan dengan Allah, pasti kita tahu apa yang Allah kata. Sebagai contoh dunia, apa yang Allah kata. Allahu Akbar. Jadi menyebabkan hubungan dengan Allah itu tidak terbina, bermaksud dia tidak mendapat fahaman yang benar tentang apa yang Allah kata tentang setiap kejadian yang Allah jadikan. Allah is a khaliq. Allah adalah pencipta, maha. Bila Allah maha pencipta, kenapa kita tak nak rujuk kepada Allah yang maha pencipta, menciptakan dunia? Pertama kita kena clarify, kita kena justify. Tu ayat ada clarify, justify. Kita kena dapatkan dulu penerangan, takrif atau tafsiran yang jelas. Sebab tu tuntutan yang Allah suruh kepada hidup ini adalah mencari kebenaran. Yang benar itu yang jelas. Yang benar itu yang jelas. Yang palsu ini akan keliru. Yang benar itu yang jelas, yang palsu itu yang keliru. Memahami dari sudut kepalsuan. Berbalik tadi, ada yang faham dengan kekecewaan, ada yang faham dengan keseronokan, ada yang faham dengan hanya melihat keadaan. Aku tak faham, tak apa, aku tengok orang, aku tengok kelang kabut dia orang kahwin ni. Aku tak nak kahwin lah. Kelang kabut aku tengok. Nak pulaknya kahwin lagi. Dah lah katanya. Tengok tu orang kahwin lagi tu. Tak jejak tanah katanya. Ke sana pun tidak, ke sini pun tidak. Itulah. Dia mula mengata. Dalam dia kata tanah tu mula mengata ke orang. Nampak? Sebab apa? Sebab dia tak nampak, dia tak faham, dia tak jelas. Kemudian dia sibuk nak bercakap benda yang dia tak tahu. Lain kali sebelum kita nak explain apa-apa tentang dunia, apa yang sedang berlaku, dunia tu apa? Tu kena clear. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT, kita tidak boleh memahami tentang perkara yang Allah jadikan tanpa melibatkan Allah. Tak boleh. Ni dunia Allah yang jadikan, tiba-tiba tak nak dengar apa Allah kata. Tak boleh. Jadi kena rujuk kembali kepada Allah. Dalam surah Muhammad ayat 36. Ni berapa saya ambil daripada perbahasan hakikat kehidupan. Ini perbahasan ni tentang dunia dan seisinya. Daripada surah surah Muhammad ayat 36. Mari kita tengok satu persatu nas yang Allah nyatakan tentang ciptaan dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Firman Allah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu. Wa la yas'alkum amwalakum. Dan tidak akan meminta-minta harta kamu. Baik, di sini jelas yang pertama, apa tu dunia? Dunia ni permainan dan senda gurau. Baik, dunia rumah tangga. Dunia itu perkahwinan yang penuh dengan permainan dan senda gurau. Senda gurau apa? Permainan tu apa? Rujuk tafsiran permainan.
Rujuk tafsiran Senda Gurau. Dan Allah kata apa? Wa in tu'minu wa tantaku yu'tikum. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka pahala yang atas kamu. Dan Allah tak akan tanya harta-harta kamu. Maksudnya Allah tak ambil lah dunia ni. Tak adalah Allah nak ambil balik. Allah nak bagi syurga siap-siap. Wala yas'alkum amwalakum. Allah takkan meminta-minta harta. Maksudnya bukanlah kita dengan Allah dia kena bagi duit. Tak ada. Tak ada. Allah tak berhajat kepada makhluk. Jangan ingat kita ni rasuah Allah. Oh, Allah nak kita bagi duit. Tak ada. Tak ada. Allah tak perlukan semua. Yang perlukan semua kita. Sebab tu Allah kata, yas'alkum amwalukum. Aku tak minta harta kamu. Hati-hati. Jadi, la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Dan ini diulang berkali-kali ya, sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Dalam surah Al-An'am ayat 32. Apa kata Allah tentang dunia? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Firman Allah yang bermaksud, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Dan sungguh kampung akhirat itu, tengok Allah gunakan kampung akhirat, darul akhirah, itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tengok, capture fikiran kita, kampung. Tak nak ke balik kampung? Ini semua orang nak balik kampung. Raya saja balik kampung. PKP itu hari buka saja rentas negeri, balik kampung. Merentasi kampung. Merentasi sempadan. Merentasi batasan. Kita nak balik kampung. Tapi kita tak nak merentasi dunia ini, nak balik kampung negeri akhirat kita. Ya, road to jannah, back to fitrah. Projek pembangunan dan beraya ke syurga. Masya Allah. Baik, kali ini Allah ulang lagi sekali surah Al-An'am ayat 32. La'ibun walahun. La'ibun walahun. Permainan dan senda gurau. Tapi hari ini kita tak faham apa permainan itu, tak faham senda gurau itu. Malah kita buat serius dengan dunia. Kita buat perkara yang tak boleh buat gurau dengan dunia. Padahal dunia ini gurauan dan permainan. Nanti kita kupas sikit. Cuma kita dapat satu tafsiran. Permainan senda gurau. Permainan senda gurau. Okey. Apa nak cari kat dunia ni? Pahala. Apa yang bagus untuk kita? Akhirat. Habis dunia ni apa? Senda gurau, permainan. Baik, faham. Orang tanya apa? Permainan. Kejap lagi kita explain lah tentang permainan. Itu cara dia. Kita rujuk pula surah Al-An'am ayat 70. Kalau kita nak faham permainan, saya tak faham pasal permainan ni. Cuba tengok. Orang, kalau dia nak kenal dunia ni apa? Kita nak faham dunia ni apa? Aku kena main lah dengan ni, sepulan-sepulan aku kena tipu lah. Dapat? Kena main. Kena dipermainkan oleh jantan tak guna, katanya. Biasa capture. Jantan tak guna. Aku kena permainkan lah. Baru nak tahu dunia itu permainan. Aku punya serius dengan dunia. Dia main-mainkan aku. Aku punya serius dia. Aku jaga dia. Aku ni je. Akhirnya aku kena ni. Kita sendiri yang buat serius. Aku kerja buat serius. Aku sungguh-sungguh nak dapat performance. Tiba-tiba syarikat main-mainkan saja aku. Nampak? Kita yang salah faham. Kita ambil serius. Why are you so serious? Why are you so serious, Joker? Why are you so serious? Kalau tengok orang musuh-musuh Allah ni, kan, dia takkan pernah serius ni. Dia gelak dia tengok kita. Padan muka kau. Gelak dia. Padan muka katanya. Dia gelakkan kita. Kita beria-ria lah menangis pasal dunia. Datang si iblis ke apa ke dia. Dia gelak dia. Gelak. Tengok kan. Masa kena gelak dia adik musuh Allah. Kali ni kita gelakkan mereka. Kita buat mereka menangis. Al-An'am 32.
Kita rujuk surah Al-An'am ayat 70. Al-An'am ayat 70. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ. Firman Allah, tinggalkanlah. Nampak? Ayat ni kita nampak dunia orang buat serius kan? Allah kata dalam surah Al-An'am ayat 70, ada golongan yang main-mainkan agama. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendu gurau terbalik. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Baik, ada keadaan yang mana dan kebanyakan tanpa kita sedar, ada golongan yang akan main-mainkan agama dan buat gurau dengan agama. Bila sebut tentang pahala kat dunia, pahala je lah. Hiduplah dengan pahala. Nak jadi apa? Saya nak jadi isteri solehah, Ustaz. Iyalah tu. Nak makan apa jadi solehah, katanya. Dia main-main dengan agama. Sidang jemaahnya Ta'ala. Agama dia tak ambil serius. Nak jadi solehah dia tak ambil serius. Tapi kalau nak jadi wanita berkejaya, wanita yang ada harta, wanita yang ada kedudukan, Allah, semangat dia, serius dia. Sharp. Kita kena, dia punya critical thinking dia. Tapi kalau suruh kata jadi wanita solehah, cebik orang. Kamu ni tak ada masa depan ke? Apa cita-cita kamu? Cita-cita saya nak jadi isteri solehah. Ni zaman 2022 tau. Zaman 2022 ni apa benda cerita solehah ni? Ni kita kena jadi wanita yang berdaya saing, wanita yang punya masa depan, wanita yang kena, dia punya cerita dia, ke langit pergi. Disebut tentang wanita solehah, sengih. Rasa macam tak ananya. Rasa macam, kena tipu. Padahal bila kata wanita berkejaya, mencari harta, mencari kedudukan di sisi dunia, itulah yang kena tipu sebenarnya. Maksudnya, awak nak dunia, silakan. Tapi take it easy. Take it easy. Dunia. Jangan make it too serious. Saya nak kembangkan perniagaan saya, Ustaz. Berapa banyak cawangan kamu nak? Tengoklah macam mana kita macam 100 kot. Kita cakap main-main. Orang marah kalau kita cakap main-main tentang dunia. Kamu boleh serius tak? We have to serious. We're talking about dunia. We have to talk about mission and vision. We have to serious. Meeting. Buat projection. Tapi bila suruh datang solat, ya Allah. Nanti dulu, jalan dulu, katanya, kan? Bila cerita buat bisnes, buat duit, tu cerita. Detail. Lala sekali pelingkup. Ranap semua. Nyambat pahala tak nak serius. Saya serius. Dan Allah kata tinggal kau orang macam ni. Tinggalkan bukannya putuskan. Maksudnya berpalinglah dengan orang. Kalau kita cerita tentang pahala, kita cerita tentang agama, kita cerita tentang akhirat, dia anggap benda tu tak real. Come on, this is dunia lah. Nak makan apa kalau tak ada duit? Nak makan apa, katanya. Dia pula main-mainkan kita. Tak boleh. Sidang jemaahnya Ta'ala. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ. Ada orang akan buat agama ni main-main. Dan dia gurau-guraukan, aku nak tengok sejauh mana dia bertahan jadi isteri solehah. Aku nak tengok. Aku tengok tak parik tu. Contoh kan. Sejauh mana dia bertahan dengan agama tu. Contoh kan. Aku tengok. Nampak? Orang duk gurau kan. Duk pelawak orang kamu. Pahala. Gelak orang.
Tapi kalau kita, orang kalau tak buat apa-apa pasal agama, orang tak gelak. Tapi kalau kita tak buat apa-apa pasal dunia, orang panik. Tak buat apa-apa? Duduk rumah je? Tak kerja ke? Alah, kesiannya. Masak rumah. Alah, kesiannya. Orang panik dengar. Tapi kalau dia tak solat waktu, tak ngaji, tak jaga aurat, tak buat apa yang sepatut buat, biasa. Allah sebenarnya Maha Muta'ala. Betul tu, Zaujah Amin. Okey, pahala, tahu. Tak mau detail, dia dengar sambil lewat je. Tapi nak jangan macam duit, you have a plan. You have to plan to set up how to design the semua je cerita. Can you explain to me, show to me how to make it real? Detail je. Tapi bab pahala, ya, tahu. Ya, banyak. Yelah, abang je lah masuk syurga. Saya tak apa, masuk neraka. Dah nak macam mana? Dah abang jemah dekat ni, sidah ke abang? Kata. Dia main-mainkan perkataan itu. Yelah, katanya. Duk buat gurau. Tak apalah. Kan, tak apalah. Abang lah masuk syurga. Saya tak apalah masuk neraka. Dia cakap macam tu. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya Maha Ta'ala. Ini satu perkara yang sangat negatif. Bahaya. Jadi kita kena letakkan semangat betul untuk dunia. Sebab tu kita buat projek pembangunan Rebuh Raya ke Syurga. Kita orang kata apa? Kita nak realkan pahala tu. Kita nak realkan pahala. Kita nak tunjukkan pahala ini penuh dengan strategi, penuh dengan perbahasan yang kritikal, perbahasan yang teliti. Projek pembangunan Lebuh Raya ke Syurga. Ni ada pelan perancangan untuk dapat pahala? Ada. Macam mana dapat pahala? Sekian. Allahu Akbar. Kenapa Allah bagi kita gaji tetap? Ni duit. Kita semua nak ada gaji tetap. Kita semua nak ada duit. Betul tak? Tapi tak semua orang nak ada pahala. Speaking Jawa terus bab dunia. Bab dunia dia terus harus speaking London. Allah bagi kita gaji tetap. Allah bagi kita ada duit selalu. Untuk kita supaya dapat pahala tetap, sepatutnya dengan gaji tetap tadi, buatlah autodidak untuk infak. Macam ni, infak dengan surau dan tolak setiap pagi, tolak buat. Gaji kita tu allocate kan. Setelah yang wajib itu pahala, yang suruhan, yang nafkah. Kemudian letakkan infak untuk ilmu, infak untuk surau. Letakkan. Itu yang utama. Sebab tu, bagi contoh, macam yang mana itu pengajian dengan saya, ARF, Akademi Ratu Furqan. Saya bagi platform untuk antum semua. Bagi. Untuk diri. Infak. Untuk diri sendiri. Itu yang real. Ada orang kata apa, strategi. Strategi menjadi penuntut. Ada menjadi ahli Akademi Ratu Furqan. Clear. Bulan-bulan ada komitmen. Bagi komitmen fee. Bagi. Itu strategi pahala kita. Kalau tanya, takkan nak mengaji pun kena bayar. Come on. This is a real, man. Cakap dia. Aku didak 100 bulan, 100.5. Ini yang real. Ni projek aku. Ini projek aku. Ini projek yang real. Kita cakap. Jadi sebenarnya Maha Muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perancangan kena ada jadual. Betul tu Tuan Jamil. Cintai rumah Allah. Buat perancangan. Pukul berapa kena datang masjid? Balik pukul apa? Kira. Buat satu calculation yang jelas. Okey, ini kan balik kan tak sempat. Okey, kena settle up. Okey, mana masjid yang terdekat? Settle kan betul-betul. Jangan main kalau dan lah, kalau sempat lah. Jangan buat main-main macam tu. Jangan buat main-main gitu. Jangan main kalau sempat lah. No, kita kan ada strategi di dalam menyempatkan. Itu sebenarnya kita nak. Jadi sebenarnya Maha Mulia Ta'ala. Dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ni Al-Hadid ayat 20. Tadi Al-An'am ayat 70. Al-Hadid ayat 20. I'lamu
innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Dalam surah Al-Hadid ini ayat 20 panjang, detail. Kalau boleh hafal mana-mana satu nas dalam Quran yang berbicara soal dunia. Surah Al-Hadid ayat 20. Yang duk mana yang ikut pengajar ARF, kita amalkan surah Al-Hadid ni setiap malam. Masya Allah. Surah Al-Musabbihat. Sebelum diamalkan surah Al-Hadid ni, tahun 2018, Allah Akbar, dalam bulan Ramadan, cerita sikit. Dalam Ramadan, di satu masjid di Hulangat, Masjid Sultan Hishamuddin, saya kuliah tetap di sana. Jadi setiap bulan Ramadan, kami akan bagi topik-topik untuk buat untuk para asatizah. Dan waktu itu nak cerita tentang Al-Quran ayat lazim. Al-Quran ayat-ayat lazim dan ayat-ayat yang berkaitan, ayat pilihan Al-Quran. Surah-surah pilihan Al-Quran. Tiba turn saya waktu itu 2018, saya kena explain tentang surah Al-Hadid. Bila saya tengok balik, dia ada keluar memori kan. Rupanya itu saya tak pilih. Kena kat turn saya, surah Al-Hadid. Rupanya Allah dah bagi satu signal, kau akan bawa surah ini. Maksudnya, jadikan amalan. Kita semua tahu, surah-surah yang ada Quran itu semua yang baik, apatah lagi yang Nabi amalkan. Kan? Jadi yang suratul Hadid termasuk surah Al-Musabbihat. Surahnya tasbih, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Yang bermula dengan sabbaha lillah. InsyaAllah. Semua ayat yang kita mula sebut tadi pada surah Muhammad sampai surah Al-Hadid, tengok Allah terangkan tentang la'ibun wal lahun, permainan dan yang melalaikan. Itu tafsiran dunia. Dan Allah kata apa lagi? Ini lebih jelas. Allah kata apa? Kamasani ghaisin. Allah kata apa? Wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwani wal aulad. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak-anak. Ini yang berlaku kat dunia. Dunia ni dia akan buat kita bermegah-megah. 5 minit di rumah, Masya Allah. Saya minggu ke-3 hari Khamis setiap bulan. Minggu ke-3 hari Khamis setiap bulan. Ni bulan ni tak dapat lah. Bulan depan tak dapat ke tengok jadual tengok. Balik pada haji insya-Allah. Bermegah-megah, perhiasan nak menayang ke orang, bermegah-megah, kumpul-kumpul harta, bangga tentang anak dan harta. Ini so penyakit. Bangga dengan anak, cerita pasal anak. Ya Allah. Kalau baik tu seronok, suka seronok tu anak jadi baik, seronok. Nama dia tu, nama mak tu. Anak aku baik. Anak tu baik, pahala kat anak ni, mak tu. Cerita anak aku ni, anak saya ni, hati-hati. Kita mak bapak ni suka cerita pasal anak. Kan? Ada dalam Quran Allah kata, kamu akan suka cerita pasal anak kamu tu. Ya Allah. Kan? Tu, harta. Bangga-bangga dengan banyaknya harta, banyaknya anak ni bukan banyak anak. Anak menjadi. Banyak anak menjadi. Anak saya 3 orang dia, Alhamdulillah Ustaz Tafiz. Seorang ni Alhamdulillah, dia Musir. Alhamdulillah semua ni, Alhamdulillah. Nampak macam kemah. Tapi secara cerita tu, Allahu Akbar. Ustaz tak boleh cerita ke? Tak ada keperluan pun nak cerita. Melainkan kalau nak interview,
Tapi nak jadikan menantu boleh lah. Anak saya ni dah lah ada background. Itu pun kalau ditanya. Kalau tak ditanya, bismillah je. Kadang-kadang orang kurang tanya pun, anak kamu ngaji mana-mana. Kalau orangnya betul, dia tengok agama orang tu, dia tengok solat dia tengok akhlak dia, okey, bismillah. Allah tak dia tak tanyalah kerja apa. Tanya pun sikit-sikit je kadang-kadang tu kan. Basic-basic je. Kadang-kadang cerita Allah. Berkata, dia tak bangga, tak. Tujuan tak kita bukan nak berbangga. Kita nak bagi satu inspirasi. Kononnya. Promosi suami, itu pun satu hal tu. Kan? Tarik suami, kena join juga apa yang isteri buat. Supaya bagi tahu ini suami aku, faham? Jangan cuba-cuba nak masuk cross line. Ini yang berlaku. Kan? Tak payah sedang nyamu dekat Allah Ta'ala. Hati-hati. Ada anak untuk kita didik sampai terdidik. Ada harta untuk kita guna untuk infak, sedekah, jariah. Dah, habis cerita. Nampak? Ada barang-barang rumah, jangan jadi perhiasan. Selalu lah kita dengar. Beli ni buat perhiasan ke? Buat perhiasan je ke? Jangan buat perhiasan. Gunakan. Jangan jadikan perhiasan. Jadikan dia kegunaan. Gunakan. Kalau beli kereta tu, gunakan. Jangan perhiasan. Sayanglah nak guna. Ni apa ni pasu cantik-cantik ni apa? Ni untuk apa? Beli rumah apa untuk apa? Tak payah. Gunakan. Ni kegunaan ni Ustaz. Ni kegunaan. Semua dalam rumah saya ni semua berguna. Tak ada satu pun perhiasan. Tu dia. Betul ni? Okey. Sana saya beli sebab dia nak memenuhi ruang itu. Bukan sekadar perhiasan Ustaz, dia ada function. Sebab tu setiap ruang perlu diisi dengan function. Fungsi dan peranan. Space and the reason. Why? Ni kena ngaji ya. Ada kaitan. Sebab tu Nabi SAW arkitek. Nak beli barang tak salah. Jangan jadi perhiasan. Supaya masuk tu. Beli mana perabot ni? Tak adalah. Tak, perabot ni sebenarnya aku nak tunjuk. Itu je. Dengan kerawang, dengan serabut, dengan sarat barat. Untuk apa? Minta maaf cakap pagi dia cakap. Kata betul-betul lah. Kadang-kadang perabot tu untuk duduk, kerusi untuk duduk. Yang beli yang serabai apa, untuk apa? Marah-marah. Tak ada, kita kena explain how design itu berfungsi pada rumah. Kadang-kadang tak tally, tak match pun. Lansir setinggi-tinggi alam tu untuk apa? Masuk rumah tengok lansir tinggi. Untuk apa lansir tinggi-tinggi? Untuk bagi tahu. Ini Jekyll tau. Satu lansir panel ni, semua ni 20,000 tau buat. Satu hal nak buka tinggi-tinggi tu untuk apa? Sebab tu sebelum nak buat rumah pun kena tanya. Kena tanya juga orang yang ada iman. Nampak? Sebab tu adab datang rumah orang. Jangan tengok-tengok saya sini. Jangan buat perhiasan lah. Simpan untuk apa? Perhiasan ni benda yang tak berguna. Kalau simpan masih berguna sebab nak guna akan datang, tu bukan perhiasan lah. Perhiasan ni benda yang tak guna. Jadi perhiasan, orang tu kata, apa ni nak buat perhiasan ke? Nak buat perhiasan ni ke kat sini? Jangan. Simple je Ustaz perabot di rumah. Tak apa, dia bukan kira simple, dia kira function. Dia bukan simple, dia function. Manfaat, fungsi. Make sure berfungsi. Beli dan fungsi. Ya kau Ustaz tak boleh buat lansir tinggi-tinggi je. Untuk apa tinggi-tinggi? Dia akan ada ceiling height dia. Normal ceiling height dah ada. Yang kita buat lantak sampai ke tinggi, sampai nak kena pakai crane. Kenapa? Nak kena memayah-mayah kan. Dia kena pergi kepada maintenance. Kena ada maintenance. Cost of maintenance. Buat suatu tu apa maintenance dia? Apa maintenance? Kalau maintenance yang menyebabkan benda yang perlu buat yang di luar daripada keadaan yang biasa. Jadi dia menyusahkan. Menyusahkan. Buat benda yang berfungsi dan tidak menyusahkan. Jadi make sure. Sebab tu sebelum beli fikir tengok. Mereka masuk-masuk tingkat rumah tu dah tinggi. Nak buat macam mana? Itu pun tinted dia. Separuh tinta gelap kan. Buat ceiling height normal balik.
Tak payah nak ikutkan bentuk tingkap yang tinggi sampai ke alam tu. Ada tingkap sampai tinggi ke alam tu untuk apa? Allahu Akbar. Kan? Tu macam tu. Hati-hati. Sebab apa? Ni suka bermegah-megah. Lansir tinggi tu nampak cantik Ustaz. Nampak cantik untuk apa? Kalau cantik tu akhirnya menyusahkan. Dia nak nampak cantik ni banyak cara. Dia mesti ada fungsinya. Kalau lansir tu tinggi, kemudian menyusahkan, itu bukan nak menampak cara. Tu biar papai asal bergaya. Walaupun dia ada duit, tapi papai ni masuk susah lah dia nak nguruskan lansir tu. Bukan dia boleh uruskan. Tinggi. Buat apa? So, gelas tu kena kurangkan lah. Cut off separuh. Buat banyak lagi cara untuk cantik. Belajar ilmu tentang untuk design pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lala banyak sawang, tahu tak apa. Lah tinggi-tinggi atas tu, ya Allah. Jenuh nak manjat, nak buang sawang lah, apalah. Betul-betul. Jadi benda tu melalaikan kita. Melalaikan kita ni, laibun wallahu, melalaikan nak nguruskan benda-benda Allah itu. Akhirnya, menyusahkan kita. Menyusahkan. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Dia kena ada, dia cantik dan praktikal. Dia kena ada praktikal. Practicality. Itu dalam agama sangat menekankan practicality. Supaya kita tidak melalaikan. Semua kita tak habis masa. Tak habis masa nak manage benda-benda tu. Mana ada orang kaya, orang berata lah Puan Liz. Orang berata bolehlah dia upah orang. Memanglah nyusahkan lah dia nak upah-upah. Ini bukan soal upah atau upah. Dia soal fungsi atau tidak. Memang semua benda boleh kita upah. Tak ada masalah. Lain sekali kita boleh upah orang, jaga rumah, kita duduk luar. Bagi orang. Semua orang upah. Upah mop lantai, upah mop ni. Semua upah. Silap orang, silap ibulan suami pun upah orang lain jaga. Assalamualaikum. Habis. Kau pergi keluar sana. Semua benda nak diupah. Anak upah orang jaga. Suami upah orang jaga. Rumah upah orang jaga. Lain sekali, kamu jaga apa? Kamu jaga-jaga jemaah. Kamu jaga-jaga. Lain sekali, kamu tak ada pun kat rumah tu nanti. Tu dia. Kalau suami pula, isteri upah orang jaga. Anak upah orang jaga. Lain sekali, keluarga tu siapa punya? Jaga yang punya lah. Suami dia panggil lah. Sibuk cari harta. Allahu Akbar. Jangan. Tanggungjawab is tanggungjawab. Tak boleh nak pasing-pasing ke orang. Walaupun kita banyak duit sampai ke langit duit kita. Allah akan tanya. Allah akan tanya semua benda tu. Jadi sebenarnya yang memulakan Allah SWT. Ya. Dia wasata ni, Puan Zarina, kesederhanaan bukannya bermaksudnya ingat, sederhana maksudnya function. Wasata dia panggil, walaupun mahal, ada benda yang mahal, tak nafikan, tapi function. Tak apalah. Duduk dia function. Living room dia berubah. Tengok, canggih. Function. Function. Allahu Akbar. Baik, jadi sebenarnya mahnya mulakan ta'ala. Itu saja. InsyaAllah, moga-moga apa yang kita kongsikan pada pagi ini, Allah berkati, Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Zul dan Jawatan Kuasa Surah An-Nur Fasa 3 Seremban Selatan. InsyaAllah, sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Doakan sedang jemaah yang ta'ala perjalanan pagi ini, malam ni, insyaAllah ini saya dengan jemaah 9 orang 8 orang lagi akan berangkap menunaikan haji. InsyaAllah doakan perjalanan kami semua selamat, dapat haji yang mabrur, dan saya doakan semua jemaah juga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Alhamdulillah. Baik, itu saja. Sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.